أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم رب يسر ولا تعسر. اللهم رب تمم بالخير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya muliakan barisan pegawai AJK Jawatan Kuasa Qaryah Masjid Jami' Sungai Pelang, seterusnya ayah-ayah, abang-abang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga ibu-ibu dan juga saudara-saudara, saudari-saudari yang masih berada di rumah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bertemu pada malam ini. Dan malam ini sebenarnya dijadualkan oleh Al-Fadhil Ustaz Uzai Muhammad Fuad, akan tetapi di atas sebab-sebab keuzuran yang tertentu beliau tidak dapat hadir, maka saya akan menggantikan beliau pada malam ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita nak cerita berkenaan dengan satu tajuk yang sangat sinonim dengan seorang Islam, iaitu ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Apa itu? Bertolong-tolongan dalam membuat kebaikan. Tajuk malam ini ialah jom buat baik. Tuan-tuan yang berada di masjid dan dalam masjid, saya minta tuan-tuan, kalau misalnya tuan-tuan berkelapangan, saya minta tuan-tuan cuba satukan tangan macam ni. Satukan tangan macam ni. Macam ni. Tangan ni tuan-tuan satukan macam ni. Okey, jari ni kita boleh angkat macam ni. Jari ni kalau kita letak macam ni, kita boleh tepuk macam ni. Baik, sekarang ni cuba tuan-tuan genggam semua jari. Okey, genggam semua jari. Okey, buka balik. Okey, sekarang ni cuba buat macam ni. Mampu tak kita gerakkan jari kita? Kita mampu gerakkan jari kita. Baik, sekarang ni kita ada ibu jari, kita ada jari telunjuk, kita ada jari hantu, kita ada jari manis, kita ada jari kelingking. Baik, untuk jari-jari ni, kalau kita tengoklah jari kita ni kan, kebiasaannya kita ni kalau kita kahwin ataupun kita bertunang, cincin kita sarung kat mana? Jari ibu jari, jari telunjuk. Jari mana yang kita sarung? Jari apa ni? Manis. Kenapa kita letak jari manis? Sebab dia akan dapat yang manis-manis saja. Kahwin, bertunang, betul, dipanggil jari manis. Baik tuan-tuan, tengok jari manis. Jari manis, cuba tuan-tuan genggam. Genggam. Ni Ustaz Rahmat ni macam-macam, pelik-pelik, idak-idak. Okey, genggam macam ni. Okey, keluarkan jari manis je. Keluarkan jari manis. Jari manis. Jangan tengah. Keluarkan jari manis. Jari manis. Macam ni. Ni. Jari manis. Okey. Rapat ni, buka macam ni. Buka jari manis saja. Ni kena genggam kuat-kuat. Itu jari telunjuk. Bukan jari tengah. Jari manis. Jari manis. Okey, jari manis ni kita satukan dia sampai dia bengkok, lepas tu kita rapatkan. Macam ni. Lengkung kan? Okey, lengkung kan? Betul? Betul? Lengkung. Boleh dapat? Okey, macam ni. Baik, sekarang ni cuba tepuk jari tu. Tepuk maksudnya macam ni lah. Jangan angkat ni. Jari je bergerak. Cuba tepuk. Boleh tepuk tak jari ni? Jari manis ni boleh tepuk tak? Tak boleh tepuk. Baik, sekarang ni keluarkan jari kelingking pula. Keluarkan jari kelingking. Keluarkan jari kelingking. Okey, sekarang ni cuba tepuk jari je. Dapat sikit kan? Jari manis boleh sikit, betul? Okey, sekarang ni keluarkan jari hantu. Boleh tepuk tak? Boleh, tapi tak banyak macam semua, betul? Sekarang keluarkan jari telunjuk. Jari telunjuk. Okey, cuba tepuk. Boleh banyak kan? Tapi belum maksimum. Cuba keluarkan ibu jari. Okey, cuba tepuk. Boleh kan?
Baik, tuan-tuan, perempuan yang di rumah, yang dirahmati Allah sekalian, jari yang kita buat hari ini, itu adalah kita. Itu kita. Kita ni siapa? Kita ni jari manis. Kita ni jari manis. Kita adalah jari manis. Seorang manusia yang nakkan banyak benda-benda ataupun perkara yang seronok bagi diri kita. Tapi kehidupan kita, hidup kita ni takkan komplit, takkan sempurna tanpa ada orang lain. Siapa orang lain tu? Jari kelingking. Siapa jari kelingking ni? Ini ibarat kawan-kawan kita yang boleh duduk sama-sama dengan kita kat masjid, boleh cerita sama-sama dengan kita, boleh sembang makan nasi Arab sama-sama dengan kita. Ini kawan kita, jari kelingking. Nampak kecil fungsinya, tapi bila tak ada, susah kita. Sebab apa? Sebab untuk mengumpulkan kekuatan sebenarnya berfungsi pada hujung ni. Bila kita angkat, fungsi pada hujung jari kelingking. Baik. Dan hidup kita ni, kita bukan sekadar nak kawan. Jari hantu. Hantu ni siapa? Pengkritik kita. Orang yang suka cari salah kita. Orang yang suka cerita kita ni buruk, cakap kita ni tak betul. Ini jari hantu. Sebab apa? Dengan adanya pengkritik, kita akan jadi yang lebih baik. Jari hantu. So, kita jangan anggap yang diri kita ni sempurna. Kerana apa? Kerana kita ada pengkritik. Yang menjadikan kita sempurna, supaya kita dapat cermin diri kita adalah pengkritik kita. Jari telunjuk. Siapa jari telunjuk kita ni? Jari telunjuk ini adalah guru kita. Dia yang tunjukkan kita mana yang boleh, mana yang tak boleh, mana yang perlu, mana yang tak perlu, mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang haram, mana yang makruh. Ini jari telunjuk, Ustaz. Dan yang terakhir, ini adalah ibu jari. Ibu jari ni apa? Doa ibu kita, doa ayah kita, doa orang-orang tua sekeliling kita. Mungkin kita dah tak ada orang tua, tapi jangan lupa di sekeliling kita masih ada lagi orang-orang tua. Maka boleh jadi doa mereka adalah untuk kita. Jadi tuan-tuan, dengan 5 orang jenis orang yang di sekeliling kita, 4 orang di sekeliling jari manis, di sekeliling kita ni, menjadikan kehidupan kita lebih baik. Nak cerita kat sini ialah, jom tuan-tuan, kalau kita nakkan diri kita jadi yang lebih baik, kita kena jadi kelima-lima jari ni. Apa kita kena buat? Kita kena ajak orang untuk buat baik. Hari ni tuan-tuan, kita tinggal beberapa hari sahaja sebelum Ramadan meninggalkan kita. Dalam keadaan Ramadan nak meninggalkan kita ni tuan-tuan, tuan-tuan nak jadi jari yang mana? Tuan-tuan nak jadi jari telunjuk? Tuan-tuan nak jadi ibu jari? Tuan-tuan nak jadi jari hantu? Tuan-tuan nak jadi jari manis sahaja untuk diri sendiri? Ataupun tuan-tuan nak jadi jari kelingking? Tuan-tuan, jadilah kelima-lima jari. Apa dia? Yang pertama, ibu jari. Tuan-tuan, jadilah orang yang boleh doakan orang lain, supaya kita datang masjid dan mudah-mudahan orang lain juga akan buat perkara yang sama. Kita buat baik dan kita doakan orang lain juga buat baik. Ini jari yang pertama. Yang kedua, jadilah jari telunjuk. Kenapa? Supaya kita boleh ajar dan bantu orang untuk tahu mana yang betul, mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Ajaklah anak-anak dalam keadaan akhir hujung Ramadan ini, tunjukilah mereka. Jadilah jari telunjuk. Yang ketiga, jadilah seperti jari hantu, iaitu pengkritik. Pengkritik bukan penghina. Ada beza. Ada orang jadi penghina. Dia menganggap diri dia adalah pengkritik, padahal dia adalah penghina. Jadilah pengkritik, bukan penghina. Apa maksud pengkritik? Seandainya ada orang yang buat salah, maka hendaklah kita tegur dan bantu dia. Jadi jadilah jari hantu. Kemudian yang keempat, jadilah jari kelingking.
dengarlah kata kawan kita, ajaklah dia bersembang sama. Mudah-mudahan apa yang terbuku di dalam hati ataupun apa yang dipendamkan dalam perasaan, maka sekurang-kurangnya dia ada tempat nak luah, dia ada tempat nak cerita. Akhirnya kita akan jadi jari manis yang duduk dikelilingi oleh perkara-perkara yang hebat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang berada di rumah dan juga tuan-tuan yang berada di masjid, saya nak mengajak kepada diri saya dan juga tuan-tuan, jom kita sama-sama hujung Ramadan ni kita bangun, kita naikkan balik semangat kita. Macam awal Ramadan dulu kita semangat datang. Sebab apa? Tahun lepas Ramadan kat rumah, tahun ni Ramadan kat masjid. Awal Ramadan hari tu. Sekarang dah hujung Ramadan, kita ajak sahabat-sahabat kita. Sekarang kapasiti kita 100 orang. Jadi Qiyamul Lail, kalau misalnya kata sebelum ni Qiyamul Lail kita 30 orang, cuba kita buat Qiyamul Lail kita 100 orang. Macam mana tarawih hujung Ramadan, kita dah laksanakan PKP, kita dah mula PKP. So sepatutnya kita dah boleh ramai lagi orang yang boleh datang ke masjid untuk melaksanakan Qiyamul Lail. Tak kisah kalau misalnya kata ibu-ibu, kakak-kakak yang berada dekat rumah, kalau misalnya sekarang ni macam sekarang ni tidak dibenarkan untuk hadir ke masjid. Daripada pihak kami Masjid Jamiah Sungai Pelong, kami mohon maaf. Akan tetapi dirikanlah, hidupkanlah malam hujung terakhir Ramadan ini dengan kita berqiyamul lail. Mudah-mudahan semua di kalangan kita ini akan mendapat kurniaan daripada Allah, iaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Jadi kita kejarlah benda tu, kita kejar. Jadilah seperti jari-jari yang berada pada tangan, supaya apa? Supaya hidup kita yang lebih baik. Jadi ajaklah orang, buatlah baik. Ajak orang supaya sentiasa buat baik. Apa pun kita buat, laksanakan. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut, macam yang saya dah sebutkan awal tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ajak, tolong menolong dalam perkara takwa, dalam perkara kebaikan. Ajaklah tuan-tuan. Kalau sebelum ni dalam keadaan kita hujung-hujung Ramadan ni, biasa kita akan datang dekat-dekat 5 minit sebelum Isyak. Yang ni lepas ni kita awal sikit, kita dapat tadarus, kita dapat dengar tazkirah Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala, kalau misalnya kita tengok satu perkara itu negatif, dia akan jadi negatif. Sebagai contoh tuan-tuan, bila ada satu kemalangan, kita akan pandang apa? Kita akan pandang kecederaan, kita akan pandang ada kematian, adanya pendarahan, adanya kerosakan. Tetapi bila ada satu kemalangan, kita pandang satu sudut positif, maka kita akan pandang akan ada orang lain yang akan dapat rezeki, akan ada orang lain yang boleh buat kebaikan untuk bantu orang lain. Itu sudut positif. Sama macam PKP yang kita laksanakan sekarang ni. Sebelum ni masjid dibuka, masjid dibuka untuk orang ramai datang sehingga 400 orang. Tapi bila mulanya PKP, kita ada 100 orang. Bila kita pandang benda tu negatif, maka negatiflah kita akan dapat. Tapi bila kita pandang dari sudut positif, positiflah kita dapat. Bila kita pandang PKP negatif, kita akan cakap apa tau? Habis masjid tutup, tinggal separuh je, habislah, 100 je boleh masuk. Kita pandang negatif. Tapi bila kita pandang positif, dah start PKP, so banyak sektor yang mula tak kerja, jadi dah boleh datang masjid selalu. Itu sudut positif. Jadi kita jadi positif supaya orang lain pun jadi positif. Ayuh tuan-tuan, ayuh puan-puan, ayuh semua muslimin muslimat, saya ajak diri saya kepada semua sekali, jom kita buat baik, kita tambahkan amalan. Dalam keadaan bukan 10 yang terakhir ni kira kalau misal kata nak sampai ke garisan penamat tu, tinggal beberapa langkah saja. Jom, apa sahaja kebaikan yang boleh kita pulun, istilah pulun lah, pulun dalam akhir Ramadan ni, kita buat. Kalau boleh kita bersedekah, bersedekah. Waktu ni kita bagi, waktu ni kita bagi. Kalau misal kata waktu ni kita nak berzikir banyak, banyakkan zikir. Nak buat qiyamul lail, waktu ni kita kejar. Tak kisah kalau misal kata kita tahu, Ustaz saya tak mampu buat kat masjid, saya boleh buat kat rumah. Muslimat kata mampu boleh buat kat rumah, silakan buat kat rumah. Buatlah kat mana-mana saja, buatlah.
buatlah. Seandainya kalau misal kata kita datang ke masjid, kita dapat nombor yang ke 102, yang boleh masuk 102, kita buat kat rumah. Jangan balik dalam keadaan kecewa. Balik, buatlah kat rumah. Buatlah. Apa sahaja kebaikan yang boleh kita buat. Hatta kan kalau misalnya kita keluar dekat pintu pagar ni, kita tengok ada ranting pokok jatuh dekat tepi jalan, takut kereta langgar, kita alihkan. Apa sahaja kebaikan yang boleh kita pulun dalam hujung Ramadan ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan terima amalan kita. Kita tak tahu tuan-tuan, mungkin hari ni mungkin dosa kita terlampau banyak dulu. Banyak dosa kita dulu, tapi boleh jadi disebabkan satu perkara yang kita buat dengan penuh keikhlasan, Allah Ta'ala terima amalan tu. Dalam keadaan kita buat amalan tu, kita mengharapkan Allah Ta'ala ampunkan kita, nak jadikan Allah Ta'ala ampunkan kita. Allahu Akbar. Waktu tu syurga ni milik Allah, dan Allah tentukan mudah-mudahan untuk kita waktu kita buat kebaikan tu. Mana tahu tuan-tuan, mana tahu. Sebab bukan kita yang memiliki syurga, bukan kita yang menentukan dosa dan pahala, hanya Allah yang tentukan. Kenapa kita kena buat baik banyak-banyak? Kenapa kita kena zikir banyak-banyak? Kenapa kita kena salat banyak-banyak? Sebab kita tak tahu amalan mana yang Allah Ta'ala akan bagi pada kita untuk kita masuk syurga. Boleh jadi kita ajak kawan-kawan kita datang masjid awal, boleh jadi kita bantu kawan kita untuk berubah sama-sama, boleh jadi kita ajak sahabat-sahabat kita untuk qiyamul lail sama-sama, boleh jadi itu adalah amalan yang membawa kita ke syurga. Kerana apa? Kerana syurga itu milik Allah. Wallahu ta'ala alam. Saya mohon maaf terkasar bahasa silap kata terlanjur bicara. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.